Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Haji, Puan Hajah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Hari ini saya akan menceritakan serba sedikit tentang Kota Mekah, sebuah pengembaraan virtual di mana saya akan membawa tuan-tuan haji dan puan-puan hajah untuk mengembara secara virtual ke Mekah dan secara dekat kita mengenalinya. Kemudian saya juga akan menerangkan serba sedikit tentang sejarah Mekah dan lain-lain. Berikut merupakan dokumen asas yang wajib bagi para jemaah sebelum memulakan perjalanan. Pertama sekali, kena ada pasport, sekurang-kurangnya tamat sah lakunya 6 bulan sebelum berlepas. Kemudian gambar berukuran pasport 4x6 cm. Latar belakangnya haruslah berwarna putih. Bagi wanita, berpakaian hendaklah gelap, termasuk sekali tudung, dan bagi lelaki, kepada mana-mana yang memakai songkok dan kopiah haruslah ditanggalkan. Selain itu, kepada mana-mana yang memakai kacamata juga harus ditanggalkan. Para jemaah juga haruslah mengambil suntikan meningokokal, dan pada zaman sekarang ini kita perlu ada suntikan vaksin COVID-19 dan mana-mana vaksin yang dirasakan perlu. Secara purata, perjalanan daripada Kuala Lumpur ke Mekah mengambil masa lebih kurang dalam 9 jam. Jarak di antara keduanya di antara 6,976 km. Sambil kita menantikan untuk tiba di lapangan terbang, apa kata kita bercerita mengenai Kota Mekah? Jom. Makkah atau nama lainnya seperti Ummul Qura yang bermaksud ibu kota, Haraman Aminah yang bermaksud tanah haram yang aman, Al-Masjidil Haram yang bermaksud masjid suci, serta beberapa nama lain adalah sebuah tempat yang mulia di muka bumi ini. Allah memuliakan kota Mekah ini dengan Kaabah yang mulia, menjadikan di dalamnya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas. Ini disebut dalam surah Ali Imran ayat 96. Allah berfirman, sesungguhnya rumah ibadat yang mula-mula dibina untuk manusia, yakni beribadat kepada Tuhannya, ialah Baitullah yang di Makkah, yakni Makkah yang berkat dan dijadikan petunjuk hidayah bagi umat manusia. Di bumi Mekah ini juga ada Masjidil Haram, Telaga Zamzam, ada Safa dan Marwah, adanya makam Ibrahim, Hijr Ismail, Multazam, adanya Hajaratul Aswad, ada sirah-sirah lain seperti Padang Arafah, Muzdalifah, Mina, Jamrah, di mana tempat ini sangat penting dalam ibadah haji dan umrah. Baiklah, kita telah tiba di King Abdul Aziz International Airport di Jeddah, Saudi Arabia. Dan ini merupakan keadaan di airport pada ketika ini, di mana kita telah melihat banyak penambahbaikan dan pembangunan, terutama pada tahun ini. Baiklah, jika kita lihat, ini merupakan luar Masjidil Haram. Ini merupakan keadaan di dalam Masjidil Haram, terutama ketika kita menghadapi COVID-19. Solat di Mekah ini juga sangat terkenal dengan kebesaran pahalanya. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, solat di masjidku lebih baik dari 1000 solat di selainnya kecuali di Masjidil Haram, dan solat di Masjidil Haram lebih baik dari 100,000 solat di selainnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jika kita lihat pada gambar ini, Zamzam dulunya ditanda berdekatan dengan Multazam, dan Zamzam ini terletak di bawah mat'af beberapa meter daripada Multazam. Namun, oleh kerana perluasan mat'af, Zamzam tidak lagi ditanda. Maknanya Zamzam itu berada di basement atau berada di bawah mat'af dan tidak boleh lagi dilihat melalui mata kasar jika kita berjalan di kawasan mat'af. Pada awalnya, pemprosesan air Zamzam di bawah mat'af berada dalam skala kecil dan berada di kawasan Mekah. Namun, pada tahun 2010, beberapa siri projek perluasan air Zamzam telah dilakukan. Jom kita lihat. Pada asalnya, Zamzam hanya diproses berdekatan Makkah. Namun, tahun demi tahun permintaan semakin besar dan pihak Saudi melihat menjaga kuantiti dan kualiti serta keaslian Zamzam itu satu keperluan. Maka pada 2010, King Abdullah Project for Zamzam Water telah dilaksanakan, dan ini dilakukan di Kudai, di Mekah.
satu pipe yang panjang menyambungkan air Zam-Zam ke pusat yang berada di Kudai telah dibina. Jarak di antara Zam-Zam ke Kudai lebih kurang 1 kilometer panjangnya. Dan di Kudai inilah proses pembotolan, penjagaan kualiti dan pengedaran Zam-Zam dilakukan, termasuk pengedaran ke Madinah. Mari kita teruskan pengembaraan kita ke Safa dan Marwah, dan ini ialah Safa dan Marwah. Ada hadis menyebutkan tentang rukun Yamani. Rasulullah SAW bersabda tentang Hajar Aswad dan rukun Yamani. Sesungguhnya mengusap keduanya akan menghapuskan dosa-dosa. Hadis riwayat At-Tirmizi. Baiklah tuan-tuan, puan-puan, tuan haji dan puan haja, kini kita berada di Hijr Ismail. Seperti kita maklum, Hijr Ismail adalah salah satu tempat yang mustajab berdoa, dan biasanya para jemaah yang tiba berebut untuk berada atau solat di dalamnya. Mari kita menuju ke tempat terakhir, iaitu Hajaratul Aswad, atau nama lainnya Hajarul Aswad, iaitu batu hitam syurga. Menurut banyak riwayat, antara lain daripada Abdullah bin Umar bin Khattab, Hajar Aswad berasal dari syurga. Akhir sekali, setelah kita melawat keadaan Mekah, apa kata kali ini sebagai penutup, saya ingin membawa tuan haji, puan haja, hadirin sekalian untuk melihat keadaan Kaabah pada zaman Rasulullah SAW.